Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada pagi ini kelas hadis mingguan, yang mana pada minggu yang lepas kita tiada kelas yang kita tangguhkan. Hari ini alhamdulillah dapat kita bersama-sama dalam kelas hadis kita. Baik, pagi ini kita akan lihat hadis berkenaan dengan bulan Muharram. Kita lihat hadis ni. An Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra. Minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Masa itu telah berputar seperti keadaannya pada hari yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan petala langit dan bumi ini. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu mempunyai 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan sebahagian daripadanya ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang suci. Salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturutan, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudhar, dan Rajab, seperti mana yang disebutkan oleh kabilah Mudhar, allazi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara Jumada ataupun Jamadil akhir, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Baik, dalam hadis ini Nabi menyebutkan berkenaan dengan 4 bulan haram. Itu 4 bulan yang dimuliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Yang mana bulan-bulan haram ini merupakan khususnya bulan Muharram, suatu bulan yang Allah muliakan. Kerana kalau kita lihat dalam sebuah lagi hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
afdalus siyami ba'da Ramadan syaharullahil muharram wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul laili. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, afdalus siyam, sebaik-baik puasa, seafdal-afdal puasa, ba'da Ramadan, sesudah bulan Ramadan, syaharullahil muharram, adalah pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Afdalus salati ba'dal fariidati salatul laili, dan seafdal-afdal salat sesudah salat yang fardu itu salatul laili, adalah salat pada waktu malam. Dalam hadis yang kedua ni, Nabi menyebutkan berkenaan dengan kelebihan yang ada pada bulan Muharram. Yang mana dalam hadis ni Nabi menyebutkan bulan Muharram itu sebagai syahrullah, bulan Allah. Muharram adalah bulan Allah. Suatu kalimah, kalau kita tengok di sini syahrullah, siapa yang belajar dalam terjemahan, begitu juga dalam ilmu nahu, kita jumpa kalimah, dua kalimah di sini. Syahru, ada kalimah isim nakirah tanpa tanwin, manakala kalimah Allah isim ma'rifah majrur berbaris kasrah. Jadi ini disebutkan sebagai mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih itu dua kalimah yang disandarkan. Ini kalimah syahru itu disandarkan kepada Allah. Disebut sebagai idhafah. Dan idhafah di sini disebutkan ahli bahasa sebagai idhafah litashrif wa litafdil. Itu idhafah untuk menunjukkan makna memuliakan, kemuliaan dan juga keutamaan. Bila Nabi menyandarkan, Nabi menyebutkan Syahrullahil Muharram, bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi itu nak menunjukkan bahawasanya Muharram ini merupakan bulan yang dimuliakan dan bulan yang mempunyai keutamaan. Kerana setiap perkara yang disandarkan kepada Allah, kesemuanya merupakan perkara-perkara yang mengandungi kemuliaan dan keutamaan yang banyak. Ini contoh yang lain. Bila kita menyebutkan berkenaan dengan kitabullah, kitab daripada Allah, kitab daripada Allah, kitabullah. Ataupun kita menyebutkan baitullah, rumah Allah. Ataupun kita menyebutkan Rasulullah, utusan daripada Allah. Ataupun sabilillah, jalan Allah. Jadi kesemua yang disandarkan kepada Allah merupakan perkara-perkara yang mengandungi kemuliaan dan juga keutamaan. Jadi begitu juga bulan Muharram itu Nabi menyebutkan sebagai syahrullah, kerana ia merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keutamaan. Jadi puasa yang paling afdal sesudah daripada bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram. Jadi kita hari ini kita masuk kepada 9 hari bulan Muharram, yang mana disunnahkan untuk kita ni berpuasa. Disebut sebagai puasa Tasu'a. Begitu juga pada besok hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, iaitu hari Ashura, juga kita diperintahkan, disunnahkan untuk kita berpuasa pada hari tersebut. Yang mana puasa pada hari 9 dan juga 10 ini merupakan suatu sunnah yang diperintahkan Nabi SAW. Cuma puasa pada hari yang ke-9, Nabi tak sempat untuk berpuasa pada hari yang ke-9. Tapi puasa pada hari yang ke-10 tu memang Nabi, begitu juga para sahabat mereka berpuasa pada hari tersebut. Dalam sebuah lagi hadis,
Yaqulu sami'tu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura iaitu 10 hari bulan Muharram, wa amara bisiyamihi, dan baginda memerintahkan supaya umat Islam berpuasa pada hari tersebut. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara, sesungguhnya hari 10 Muharram itu, hari Ashura itu merupakan hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, fa iza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi', maka jika datang tahun yang hadapan, insyaallah sumnal yawm at-tasi', kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Qala falam ya'til 'amul muqbil, kemudian kata Ibnu Abbas, kemudian tidak sempat datangnya tahun hadapan iaitu 10 Muharram, 9 Muharram tahun yang berikutnya, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan baginda tak sempat untuk berpuasa pada 9 hari bulan Muharram atau hari Tasu'a itu. Di dalam hadis ni ada beberapa perkara lah. Yang pertamanya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui tentang perkara yang gaib, iaitu berkaitan dengan kematian baginda. Bilakah baginda akan diambil nyawanya oleh Allah. Dan kemudian yang keduanya, Nabi mengucapkan insya-Allah untuk perkara yang akan datang. Nabi menyatakan insya-Allah jika datang tahun hadapan, 9 Muharram tahun hadapan, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari tersebut. Dan ketiganya, Nabi dalam melakukan amalan, Nabi suka untuk menyalahi apa yang dibuat oleh kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Kaum Yahudi dan juga Nasrani, mereka memuliakan 10 Muharram dan mereka berpuasa pada hari tersebut. Dan Nabi dan apa yang mereka lakukan itu merupakan perkara yang betul. Dan perkara yang betul walaupun datang daripada Yahudi ataupun Nasrani, Nabi menerima perkara tersebut. Kerana kalaulah puasa pada 10 Muharram itu bukan merupakan perkara yang benar, tentulah Allah akan turunkan wahyu kepada Nabi untuk membetulkan perkara tersebut. Tetapi apa yang dibuat oleh kaum Yahudi dan juga Nasrani, itu berpuasa dan memuliakan 10 Muharram itu perkara yang benar, dan Nabi mengakui perkara tersebut. Cuma Nabi dalam mengikuti kebenaran itu, dalam melakukan amalan yang betul itu, Nabi suka untuk menyalahi apa yang dibuat oleh kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Jadi sebab itu Nabi perintahkan sahabat tahun depan insya-Allah supaya berpuasa pada 9 hari bulan. Pada 9 hari bulan untuk menyalahi ataupun untuk berbeza dengan kaum Yahudi dan juga Nasrani yang hanya berpuasa pada 10 hari bulan Muharram itu.
dalam sebuah lagi hadis. Hadis itu dia tak ada dalam sunnah.com ni, ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Cuma hadis ini sebahagian ulama hadis menyatakan dia hadis yang dhaif. Sebahagian lagi menyatakan ia merupakan hadis yang hasan. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sumu yauma Ashura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Sumu yauma Ashura, berpuasalah kamu pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud, dan berbezalah dengan kaum Yahudi, iaitu yang mereka hanya berpuasa pada 10 Muharram. Wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman, dan berpuasalah kamu sehari sebelumnya ataupun sehari selepas daripadanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ni, Nabi menyatakan berpuasalah pada 10 Muharram dan berbezalah dengan kaum Yahudi, berpuasalah pada satu hari sebelumnya, iaitu 9 hari bulan, ataupun satu hari selepasnya, iaitu pada 11 hari bulan Muharram. Jadi ini cuma bezanya di sini, puasa 9 hari bulan Muharram ini merupakan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Manakala hadis berkenaan dengan 11 Muharram itu dari riwayat Imam Ahmad, yang mana sebahagian ulama hadis nyatakan ia hadis yang dhaif, sebahagian lagi kata hadis yang hasan. Jadi, siapa yang pegang pada pendapat ini merupakan hadis yang hasan, maka boleh untuk dia berpuasa pada 11 hari bulan tu. Tapi yang penting di sini puasa pada 10 hari bulan itulah. Kalau ada siapa yang berpuasa pada 9 ataupun 11 hari bulan, maka dia dah menyalahi sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi perintahkan yang utamanya puasa pada 10 hari bulan tu. Dan kalau mampu, ada kesempatan, maka puasalah pada 9 hari bulan. Ataupun mungkin pada 11 hari bulan kalau terlepas pada 9 hari bulan tersebut. Jadi Nabi dalam nak melakukan amalan, Nabi nak berbeza dengan kaum Yahudi, walaupun mereka buat benda yang benar, yang betul. Umat Islam, Nabi nak supaya mereka ada identiti mereka yang sendiri, yang mana jangan mereka ikut orang-orang Yahudi, walaupun buat benda yang sama, tapi mestilah ada perbezaan dengan mereka. Kemudian berkaitan dengan kelebihan berpuasa pada 10 Muharram ataupun Ashura itu, an Abi Qatadah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Daripada Abu Qatadah, bahwasanya Nabi SAW baginda bersabda, siyamu yaumi Ashura, puasa pada hari Ashura 10 Muharram, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku mengharapkan supaya Allah mengampunkan dosa yang telah dilakukan pada tahun yang sebelumnya. Dan Nabi sebutkan kelebihan yang ada pada puasa Ashura adalah ia akan menghapuskan dosa setahun yang lepas yang telah dilakukan. Jadi sebab itu puasa yang utama itu pada 10 Muharram ataupun hari Ashura. Tapi puasa pada hari yang ke-9 ataupun yang ke-11 tak disebutkan berkenaan dengan kelebihan hari tersebut. Cuma Nabi perintahkan supaya untuk menyalahi perbuatan kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Dalam sebuah lagi hadis,
Muslim 1178. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna yawma Ashura fasu'ilu an zalika faqalu hadza al-yawm allazi azhara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah pergi ke Madinah. Awajadal Yahud yasumuna yauma Ashura. Lalu baginda mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura. Fasu'ilu an zalika, lalu mereka ditanya tentang puasa pada hari tersebut. Faqalu hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Lalu kata orang-orang Yahudi, hari Ashura ini, 10 Muharram ini merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Lalu kami berpuasa pada hari ini sebagai memuliakan hari Ashura ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Fa amara bi saumihi. Lalu baginda memerintahkan supaya para sahabat berpuasa pada hari Ashura tersebut. Ini antara kelebihan yang ada pada hari Ashura, iaitu hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan juga kaum Bani Israel daripada Fir'aun. Kemudian keduanya tadi Nabi sebutkan, Nabi mengharapkan supaya Allah menghapuskan, mengampunkan dosa setahun yang lepas. Dan di samping puasa pada 9, 10 dan juga 11 itu, keseluruhan bulan Muharram itu juga sebenarnya afdal untuk berpuasa, seperti mana yang kita baca dalam hadis yang mula-mula tadi. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal puasa sesudah daripada bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram, iaitu bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi di samping kita berpuasa pada 9, 10 ataupun 11 itu, jadi afdal juga untuk kita berpuasa pada hari-hari yang lain, khususnya hari Isnin ataupun hari Khamis, kemudian hari-hari putih itu. Itu di samping kita berpuasa pada 9 dan juga 10 Muharram. 9, 10 ataupun 11 Muharram itu. Dalam satu lagi hadis, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum yaum Ashura wa hadzal syahr, yakni syahr Ramadan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari hari untuk baginda berpuasa dan baginda mengutamakannya lebih daripada hari yang lain,
melainkan pada hari ini, iaitu hari Ashura. Jadi Nabi Ibn Abbas kata, Nabi menunggu-nunggu, mencari-cari hari untuk baginda berpuasa, dan baginda melebihkan hari tersebut daripada hari yang lain, iaitu hari Ashura ni, 10 Muharram ni. Wa hadza syahr, dan begitu juga pada bulan ini, iaitu ini merujuk kepada bulan Ramadan, yakni syahrul Ramadan. Jadi tiada hari yang Nabi lebih suka berpuasa selain daripada bulan Ramadan, melainkan pada bulan Muharram, khususnya pada 10 Muharram itu. Jadi itu semua hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan yang ada pada bulan Muharram dan kelebihan yang ada pada 10 Muharram ataupun hari Ashura itu. Dan bulan Muharram itu secara umumnya dia termasuk dalam bulan-bulan yang diharamkan Allah. Itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yang mana diharamkan untuk dilakukan perbuatan dosa ataupun kezaliman. Dosa ataupun kezaliman itu diharamkan untuk dilakukan pada bulan-bulan yang lain juga. Tetapi ia lebih-lebih diharamkan, lebih-lebih dilarang pada bulan-bulan haram. Allah sebut dalam surah 9 ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, 12 syahran, adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, iaitu ketentuan Allah yang ditulis di Lauh Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan juga bumi ini. Semenjak awal penciptaan langit dan juga bumi ini, Allah telah menentukan adanya 12 bulan dalam setahun. Minha 4 hurum, dan sebahagian daripadanya merupakan 4 bulan yang diharamkan. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh hadis yang kita baca tadi, yang menyebutkan berkenaan dengan 4 bulan yang haram itu. Nabi nyatakan, salasatun mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab, Rajabu Mudhar. Jadi 4 bulan yang berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram, Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab. Ya, hadis ini mentafsirkan surah 9 ayat 36 ni, yang mana Allah sebut secara umum ada 4 bulan yang haram. Jadi sebab itulah tak boleh untuk kita ni menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan juga yang hasan itu, dia mentafsirkan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita boleh menolak hadis-hadis Nabi? Kerana tanpa hadis-hadis Nabi, umat Islam tak boleh untuk melakukan ibadah. Kerana Allah menyebutkan dalam Quran secara umum, pelbagai perkara secara umum, dan kemudian Nabi menjelaskannya secara detail dalam hadis-hadis baginda. Di antaranya berkenaan dengan 4 bulan yang haram ini, Allah sebut 4 bulan yang haram, tapi tak disebutkan bila. Jadi Nabi sebut dalam hadis 3 bulan yang berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Zalika dinul qayyim, demikian itu merupakan agama yang lurus.
fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri-diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Di kalimah menzalimi itu dia ada pelbagai makna. Menzalimi itu bukan sekadar hanya kita kata menganiaya, berlaku zalim, menindas dan sebagainya. Perkataan menzalimi itu juga merujuk kepada perbuatan dosa, perbuatan dosa. Kita tengok dalam surah 3 ayat 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Kalau kita lihat sebelum ini, Allah sebut dalam ayat sebelumnya berkenaan dengan golongan yang muttaqin dan juga golongan yang muhsinin. Allah menyebutkan mereka ini merupakan golongan yang wallazina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang bila mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka, iaitu dengan melakukan dosa kepada Allah. Zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka memohon keampunan bagi dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat untuk mengampunkan dosa melainkan hanyalah Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dan mereka tidak meneruskan apa yang telah mereka lakukan sedangkan mereka mengetahui tentang perkara tersebut merupakan dosa dan juga kesalahan. Di sini Allah sebutkan zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini merujuk kepada golongan muttaqin dan juga muhsinin, yang mana mereka juga melakukan kezaliman. Menzalimi diri mereka maksudnya mereka melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Kerana manusia ni walaupun setinggi mana imannya tu tetap juga akan melakukan dosa. Cuma yang membezakan di antara golongan yang muttaqin, muhsinin dengan golongan yang fasiqin adalah mereka, iaitu golongan yang muttaqin dan juga muhsinin, mereka sentiasa memohon keampunan kepada Allah, sentiasa bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Berbeza dengan golongan yang fasik, yang mana mereka berterusan melakukan dosa dan mereka tak bertaubat kepada Allah. Menyebabkan dosa yang terkumpul itu melebihi yang amalan baik yang mereka lakukan dan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian kalau kita lihat dalam satu lagi ayat, surah 31 ayat yang ke-13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada anaknya,
dalam keadaan dia sedang menyampaikan nasihat peringatan kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu benar-benar adalah kezaliman yang sungguh dahsyat. Di sini Allah menyebutkan tentang kezaliman. Yang mana syirik itu juga merupakan suatu kezaliman. Jadi zalim itu, dia zalim dalam bahasa Arab tu dia berbeza seperti mana yang kita faham dalam bahasa Melayu, yang mana bila kita sebut zalim je, yang kita bayangkan adalah orang-orang yang menindas, orang-orang yang menganiaya orang yang lain, berlaku zalim kepada orang yang lain. Itu mungkin kalimah zalim yang difahami dalam bahasa Melayu. Tapi kalimah zalim dalam bahasa Arab, khususnya dalam Quran ini, zalim itu merujuk kepada dosa. Dosa yang dilakukan. Dan kezaliman yang paling besar adalah dosa yang paling besar, iaitu perbuatan mensyirikkan Allah. Dan dosa-dosa yang lain juga disebut sebagai zalim, iaitu menzalimi diri sendiri. Dosa walaupun mungkin tak melibatkan dosa dengan manusia, juga disebut sebagai kezaliman kerana kita menzalimi diri kita sendiri dengan melakukan dosa kepada Allah. Dan kemudiannya dosa terhadap orang yang lain juga merupakan kezaliman. Bahkan ia lebih besar lagi kerana ia melibatkan hak orang yang lain. Tapi dosa itu berbeza dengan dosa yang kita lebih bersifat peribadi antara kita dengan Allah. Itu lebih mudah untuk kita memohon keampunan daripada Allah. Berbeza dengan dosa kita menzalimi orang yang lain, itu lebih besar lagi, di mana kita perlu kepada pengampunan ataupun perlu kepada mengembalikan hak kepada orang yang telah kita ambil haknya itu. Jadi apa yang disebutkan dalam surah 9 ayat 36 tadi, selepas Allah menyebutkan berkenaan dengan 4 bulan yang haram, kemudian Allah nyatakan di sini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri-diri kamu dalam bulan-bulan haram tersebut. Di perintah jangan menzalimi itu bukanlah maknanya khusus ketika bulan-bulan yang haram ni saja. Dan ketika bulan yang lain boleh untuk buat dosa dan sebagainya. Jadi dia bukan begitu. Allah sebut di sini fala tazlimu fihin anfusakum, untuk menekankan tentang segala dosa, segala kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya, lebih dahsyat dosanya daripada di bulan-bulan yang lain. Jadi jika ada perbuatan dosa atau maksiat yang sama, yang pertama dibuat pada ketika bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Satu lagi dibuat ketika bukan di luar daripada bulan-bulan yang haram, benda yang sama. Jadi dosa tersebut jika dibuat pada bulan-bulan yang haram itu, dia berganda-ganda dosanya. Allah melipat gandakan dosa ketika bulan-bulan haram. Sebab itu Allah sebutkan di sini fala tazlimu fihinna anfusakum, untuk menekankan bahawasanya dosa ataupun kezaliman yang dibuat pada bulan-bulan haram itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya dibandingkan jika dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Walaupun pada bulan-bulan yang lain pun tak boleh untuk kita melakukan dosa dan juga maksiat, diharamkan. Tapi pengharaman itu, larangan itu lebih dahsyat, lebih ditekankan lagi, khususnya ketika masuknya bulan-bulan haram. Dan berkaitan dengan ayat ini, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amalu salihu wal ajru a'zam. Jadi Allah menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan-bulan yang haram. Dan dia
dia membesarkan pengharaman ketika bulan-bulan haram ini, dan dia menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini lebih besar, lebih dahsyat dosa ataupun kesalahannya. Wal amalus salihu wal ajru a'zam, dan amalan yang soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu juga lebih besar ganjarannya. Jadi bukan sekadar Allah menyatakan berkenaan dengan dosa dan juga maksiat yang dibuat pada bulan-bulan haram ini besar ataupun dahsyat nilainya tu, besar nilainya tu. Begitu juga amalan yang soleh, kata Ibn Abbas, juga Allah akan berikan ganjaran yang besar jika dibuat pada bulan-bulan haram itu. Kemudian kata Qatadah, inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min az-zulmi fi ma siwaha, wa in kana az-zulmu ala kulli halin aziman walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Ini kata Qatadah, seorang tabi'in. Inna zulma fil ashhuril hurum, sesungguhnya kezaliman ataupun dosa yang dilakukan ketika bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan, adalah lebih besar, lebih dahsyat kesalahannya dan dosanya, wa wizran minaz zulmi fi ma siwaha, daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain daripada bulan-bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, dan sesungguhnya kezaliman ataupun dosa itu pada setiap waktu, setiap keadaan adalah suatu perkara yang besar. Walakin Allah yu'azzim min amrihi ma yasha, akan tetapi Allah dia menjadikannya lebih dahsyat lagi sesuai dengan apa yang dia kehendaki, iaitu pada bulan-bulan yang haram Allah kehendaki supaya segala dosa ataupun kezaliman dilipat gandakan balasannya itu. Begitu juga amalan yang soleh juga akan dilipat gandakan ganjaran bagi golongan yang melakukannya. Baik, itu berkaitan dengan bulan-bulan haram dan juga kelebihan yang ada pada bulan Muharram. Satu lagi, bila masuknya bulan Muharram, satu Muharram tu khususnya minggu yang lepas, jadi setengah orang mungkin menganggap mengaitkannya dengan peristiwa hijrah yang berlaku. Kan biasa orang sebut ma'al hijrah, masuknya satu Muharram, masuk tahun baru, kita kata ma'al hijrah. Sebenarnya peristiwa hijrah Nabi SAW itu dia bukanlah berlaku pada bulan Muharram. Tapi ramai orang salah faham tentang perkara ni. Hijrah Nabi SAW ia berlaku pada penghujung bulan Safar. Penghujung bulan Safar, 27 ataupun 28 Safar. Kemudian Nabi sampai ke Madinah pada awal bulan Rabiul Awal. Lebih kurang 12 Rabiul Awal Nabi sampai ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah itu dia bukanlah berlaku pada bulan Muharram. Sebaliknya berlaku di hujung bulan Safar, dan Nabi sampai ke Madinah di awal bulan Rabiul Awal pada 12 Rabiul Awal itu. Cumanya bulan Muharram itu dijadikan sebagai pengiraan untuk tahun yang baru. Dan ini dimulakan ketika zaman Khalifah Umar, iaitu pada tahun ketiga pemerintahan beliau.
ketika zaman Nabi SAW, umat Islam walaupun mereka mengetahui berkenaan dengan hari dan juga bulan, tetapi mereka tidak merekod berkenaan dengan tahun. Mereka ketika itu, tahun ni mereka rujuk kepada peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Contohnya tahun gajah, tahun di mana berlakunya serangan Abrahah ke Kaabah itu. Jadi mereka jadikan tahun itu sebagai rujukan. Jadi contohnya mereka menyebutkan 10 tahun selepas berlakunya 10 tahun selepas tahun gajah contohnya. Jadi mereka ketika itu tidak merekodkan tahun, mereka hanya merujuk tentang peristiwa-peristiwa yang yang berlaku pada tahun-tahun tersebut. Tapi kiraan tahun tu mereka belum ada lagi. Tapi selepas Nabi wafat, kemudian Abu Bakar menyambung tugas Nabi sebagai khalifah, dan Islam makin berkembang. Begitu juga zaman Khalifah Umar, Islam lebih berkembang dengan lebih pesat lagi. Dan pada tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar itu, ditimbul cadangan daripada para sahabat supaya dibuat satu kiraan berkenaan dengan tahun. Kerana ini merupakan suatu masalah yang perlu untuk mereka lakukan. Ini walaupun perkara ini bukanlah Nabi tak pernah buat kiraan tahun hijrah ini. Nabi tak pernah buat. Dan Abu Bakar pun tak pernah buat. Tapi dimulakan ketika zaman Khalifah Umar. Dan ini dia tak melibatkan ibadah-ibadah yang khusus. Kiraan tahun hijrah itu bukanlah merupakan perkara yang bid'ah dalam agama. Kerana ia tak melibatkan ibadah yang khusus. Ia perkara yang dibuat kerana ada maslahah. Iaitu umat Islam ketika itu disebabkan saiz negara Islam yang besar, mereka perlu kepada suatu sistem untuk mempermudahkan urusan pemerintahan. Jadi disebutkan Khalifah Umar selalu menghantar surat-surat kepada gubernur-gubernur beliau ke wilayah-wilayah yang berbeza-beza. Yang mana surat ketika itu memakan masa yang lama untuk sampai ke negeri-negeri yang jauh. Jadi kerana ketika itu surat dihantar menggunakan dihantar utusan menaiki kuda ataupun unta. Jadi ada satu surat yang sampai kepada Abu Musa, yang mana kata Abu Musa, innahu ya'tina min amiril mu'minin kutub fala nadri ala ayyi na'mal wa qad qara'na kitaban mahallahu sya'ban fala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madhi. Telah datang kepada kami beberapa surat daripada Amirul Mukminin Khalifah Umar, dan kami tidak tahu bilakah kami harus untuk melakukan perintah yang dikeluarkan oleh beliau itu. Dan kami telah mendapat suatu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban, dan kami tak tahu, kami tidak tahu apakah yang dimasukkan dalam surat itu merupakan Sya'ban pada tahun ini ataupun Sya'ban yang pada tahun yang lepas yang telah pun berlalu. Dia kata Abu Musa, satu surat sampai daripada Khalifah Umar yang mengandungi beberapa perintah daripada beliau, dan surat itu ditulis pada bulan Sya'ban dan kemudian sampai lewat kepada Abu Musa. Jadi beliau tak tahu sama ada ini merupakan perintah sama ada yang perlu untuk dilakukan terus ataupun perlu untuk dilewatkan lagi perintah tersebut. Disebabkan ketika itu masih lagi belum ada kiraan tahun. Yang ada cuma tulis Sya'ban, tak tahu Sya'ban ni Sya'ban yang lepas ataupun Sya'ban yang akan datang. Disebabkan itu Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat di Madinah, lalu
beliau meminta para sahabat, dha'u linnas syai'an ya'rifunah, tetapkanlah suatu tahun untuk masyarakat supaya mereka dapat untuk jadikan sebagai suatu kiraan. Jadi apabila para sahabat mereka bermesyuarat di Madinah sama mereka dengan Khalifah Umar, jadi ada yang mencadangkan supaya digunakan tahun Masihi. Sama seperti bangsa Rom. Dia ada yang membantah. Kemudian ada juga yang mencadangkan supaya digunakan tahun kelahiran Nabi. Ada juga yang mencadangkan supaya digunakan tahun kerasulan Nabi itu. Dan ada yang mencadangkan tahun kewafatan Nabi. Dan kemudian ada yang mencadangkan tahun hijrahnya Nabi SAW. Dan kemudian selepas mereka berbincang, jadi mereka bersepakat untuk menerima kiraan tahun itu dikira dari tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kemudian disebutkan Uthman mencadangkan supaya Muharram itu dikira sebagai bulan yang pertama bagi kalender Islam, kalender hijrah. Dari situlah bermulanya penggunaan bulan Muharram itu sebagai bulan yang pertama dan tahun hijrah itu sebagai kiraan tahun yang pertama. Jadi ini merupakan suatu perbincangan kesepakatan di kalangan para sahabat berkenaan dengan kiraan tahun hijrah. Tapi peristiwa hijrah itu sendiri bukanlah berlaku pada bulan Muharram, tapi sebaliknya di hujung bulan Safar dan juga di awal bulan Rabiul Awal. Baik. Itu sikit sebanyak berkaitan dengan bulan Muharram. Kita kembali kepada hadis yang utama yang kita baca tadi berkenaan dengan zaman itu telah berputar sama seperti hari Allah ciptakan langit dan juga bumi, iaitu mengandungi 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, iaitu 3 bulan yang berturutan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Dan bulan Rajab Mudhar, bulan Rajab Kabilah Mudhar yang berada di antara Jamadil Akhir dan di antara bulan Sya'ban. Dan kemudian kita dah lihat berkenaan dengan bulan Muharram merupakan bulan yang afdal untuk berpuasa, yang mana Nabi nyatakan seafdal puasa adalah pada bulan Allah Syahrullahil Muharram, pada bulan Allah iaitu bulan Muharram sesudah bulan Ramadan. Puasa yang paling afdal sesudah bulan Ramadan adalah pada bulan Allah iaitu bulan Muharram ini. Puasa yang khusus pada bulan Muharram adalah pada 10 hari bulan itu yang paling utama, iaitu hari Ashura, iaitu esok insya-Allah. Dan begitu juga Nabi perintahkan supaya berpuasa pada 9 hari bulan ataupun 11 hari bulan untuk menyalahi perbuatan golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani. Dan Nabi menyatakan kelebihan yang ada pada puasa Ashura adalah akan dihapuskan dosa setahun yang lepas. Baik. Jadi untuk pagi ini sekat itu dulu, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Baik, jadi kalau tak ada apa-apa sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada apa yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan dan kesempatan kepada kita semua untuk kita bertemu lagi dalam kelas akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. وإياكم. Terima kasih Ustaz.